Selamat pagi, Timbalan Speaker. Senyum sikit lah, Timbalan Speaker. Takutlah bila Speaker. Timbalan Speaker, pencapaian kontingen negara ke Sukan Asia sungguh membanggakan. Dan pada hari ini, Dewan Rakyat yang mulia ini dikunjungi tidak lain, tidak bukan adalah atlet, juru latih dan juga pegawai daripada kontingen negara ke Sukan Asia. Kita mengalu-alukan kehadiran mereka. Tuan Speaker, Kota Melaka minta Menteri Belia dan Sukan menyatakan pencapaian atlet Malaysia dalam Sukan Asia 2023 di Hangzhou baru-baru ini, dan apakah perancangan kementerian untuk persediaan atlet dan pembangunan sukan bagi sukan peringkat antarabangsa yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Pada Sukan Asia Hangzhou baru-baru ini, kontingen Malaysia yang terdiri daripada 288 orang atlet telah berjaya meraih sebanyak 6 pingat emas, 8 pingat perak dan 18 pingat gangsa, menjadikan jumlah keseluruhan 32 pingat dan telah mencapai sasaran yang diberikan oleh Majlis Sukan Negara dan Majlis Olimpik Malaysia. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Chef di Mission, Datuk Chong, Deputy Chef di Mission, Majlis Sukan Negara, Institut Sukan Negara dan Majlis Olimpik Malaysia atas usaha dan titik peluh anda dalam menjadikan Sukan Asia kali ini satu kejayaan untuk Malaysia. 13 jenis sukan penyumbang pingat menunjukkan kemajuan yang baik berbanding Sukan Asia 2018 di Jakarta, Palembang, Indonesia dan Sukan Asia 2014 Incheon, Korea Selatan. Kita tetap mencapai lebih daripada sasaran pingat walaupun dua jenis sukan iaitu tenpin bowling dan silat tidak dipertandingkan dalam Sukan Asia Hangzhou kali ini. Ini kerana dua jenis sukan, tenpin bowling dan silat, pernah menyumbang sebanyak 12 pingat di Sukan Asia 2018. Bagi perancangan selanjutnya, Majlis Sukan Negara akan mengadakan bengkel kajian semula prestasi Sukan Asia bersama pemegang taruh berkaitan dalam masa terdekat dan akan melibatkan expert daripada Nippon Sports Science University pada 8 November ini. Untuk Sukan SEA Cambodia juga, bengkel post-mortem yang sama telah diadakan untuk menambah baik program sedia ada. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, atlet negara telah mempamerkan prestasi yang luar biasa pada kali ini dalam acara masing-masing dan kejayaan ini yang telah diatur telah membuahkan hasil. Saya juga bagi pihak Kementerian Belia dan Sukan mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri kerana baru-baru ini minggu lepas mengumumkan peruntukan sebanyak 72 juta dalam bajet 2024 dan ini merupakan satu peningkatan 31% berbanding 55 juta pada tahun yang lepas. Saya percaya dengan dorongan Kabinet dan peruntukan yang akan diluluskan oleh Dewan Rakyat ini, atlet-atlet kita akan mendapat sokongan yang padu untuk menghadapi pertandingan yang akan datang. Kota Melaka. Ya, terima kasih atas jawapan yang diberikan oleh Menteri. Menteri, kita harus berikan kredit kepada atlet negara atas usaha mereka mengkorbankan masa, tenaga dan juga usia muda mereka. Juga harus kita ingin berterima kasih kepada jurulatih, pegawai dan juga anggota keluarga atlet. Jadi soalan saya ialah, dalam 294 atlet, berapakah atlet yang kali pertama mewakili Malaysia ataupun pergi ke Sukan Asia ini, dan antara mereka ini berapa ramai yang telah dapat pingat? Selain daripada itu, adakah kementerian sudah buat kajian ataupun analisis apakah faktor utama ke atas kejayaan pencapaian kontingen Malaysia pada kali ini? Dan juga ada orang tertanya-tanya, kenapa hanya hantar atlet pada kedudukan 8 teratas pergi bertanding? Itu saja. Terima kasih. Ini dah melebihi satu soalan tambahan, Tuan Yang, tapi saya cuba ya. Untuk statistik berapa atlet kali pertama, 39 orang berbanding 288 daripada jumlah 288 orang ya membuat penampilan kali pertama.
Dan untuk faktor kemenangan, saya tak ada senarai nama atlet yang lengkap, tetapi ada beberapa atlet yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dan cemerlang. Antaranya kejayaan atlet squash negara Siva Sanggari memenangi 2 pingat emas dalam acara berpasukan wanita dan perseorangan wanita, dan ini menunjukkan kekosongan yang telah ditinggalkan oleh Datuk Nicole N. David sudah terisi. Ng En Yao juga telah lawan habis-habisan untuk memenangi pingat emas acara perseorangan lelaki. Muhammad Kabil Ambak Muhammad Fatil telah mencipta sejarah memenangi pingat emas pertama bagi sukan equestrian negara, dan beliau hadir di sini. Nur Shazrin Muhammad Latif acara pelayaran pingat emas dan melayakkan diri secara merit ke Tamasya Sukan Olimpik Paris pada tahun ini. Kejayaan Muhammad Arif Arifuddin Malik telah menamatkan penantian sukan karate memenangi pingat emas, mengedepikan lawan beliau dari Kazakhstan dalam acara bawah 84 kilo lelaki. Sherin Samson Walaboy memenangi pingat gangsa sukan olahraga acara 400 meter, dan ini mengakhiri penantian 45 tahun atlet negara menang pingat di Sukan Asia Bangkok 1978. Azim Fahmi menang pingat gangsa, dan ini juga kali terakhir atlet negara memenangi pingat adalah melalui Datuk Rabuan Pit di Sukan Asia Delhi 1982. Kemenangan pingat gangsa kuartet 4 kali 100 meter wanita mengakhiri penantian 57 tahun pasukan olahraga. Dan Muhammad Syarul Aimi mencipta sejarah tersendiri apabila memenangi pingat gangsa dalam acara melombor di Sukan Asia Hangzhou. Pasukan pecut wanita berbasikal juga hadir. Mereka kali pertama mencipta sejarah tersendiri apabila buat pertama kali memenangi pingat gangsa dalam acara pecut berpasukan di Tamasya Sukan Asia. Untuk merumuskan faktor kemenangan ini, saya lihat beberapa faktor. Satu adalah pendedahan pertandingan dan pendedahan latihan yang telah diperuntukkan oleh Majlis Sukan Negara, melibatkan perbelanjaan 9.4 juta, 119 pendedahan pertandingan luar negara dan 41 pendedahan latihan telah diberikan kepada atlet. Geran Padanan Sukan juga memainkan peranan apabila kita lihat khasnya untuk pertandingan karate, bila mereka ada tournament seperti ini yang dianjurkan di Malaysia, telah membantu mereka memperbaiki prestasi mereka di Sukan Asia. Tetapi akhir sekali, faktor kemenangan ini saya beri kepada atlet mereka, kerana saya lihat atlet sendiri dengan kemampuan masing-masing, dan saya percaya pemenang pingat ini yang telah saya bacakan nama-nama mereka, mereka menjadi pemenang pingat kerana mereka menang dalam minda mereka dulu sebelum mereka masuk gelanggang. Itu adalah faktor kemenangan dan berkait rapat juga dengan usaha-usaha Persatuan Sukan. Terima kasih. Kanga. Terima kasih Timbalan Speaker. Terima kasih Wabi Menteri. Pertama sekali tahniah kepada semua atlet Malaysia yang terlibat dalam Sukan Asia, terutamanya orang lama, Abdul Kabil Ambak. Orang lama, Abdul Kabil Ambak. Okey, persoalan saya ialah 2 hari yang lepas pasukan Harimau Melaya tewas kepada pasukan Tajikistan dalam perlawanan akhir Pesta Bola Merdeka. Apapun tahniah kepada skuad Kim Panggon. Kalah sekali biasalah, kalah sekali biasa, dan apa yang kita perlu buat ialah kita perlu ada konsistensi. Ringkaskan soalan. Okey, soalan saya berkaitan dengan rumput Zion Zosia. Tu sikit soalan, berkaitan rumput Zion Zosia, kenapa begitu cepat Perbadanan Stadium menggunakan stadium sedangkan rumput tersebut baru saja ditanam? Kerana ini sebenarnya mengganggu pace pasukan negara yang ketika ini bermain dengan pace yang agak laju, dan semestinya semua stadium di Malaysia perlu ataupun wajib menggunakan rumput Zion Zosia seperti saranan daripada TMJ. Terima kasih. Ya, jawapan bertulis. Soalan ini tidak berkaitan dengan prestasi Sukan Asia Hangzhou, tetapi saya meminta Yang Berhormat baca kenyataan-kenyataan media yang telah dikeluarkan oleh Perbadanan Stadium Malaysia dan FAM sendiri juga mengenai soalan tersebut. Telah dijawab dalam media sosial dan melalui kenyataan media. Terima kasih. Boleh tambah Yang Berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan Menteri pada hari ini. Terima kasih Yang Berhormat.